بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sifat karunia-Nya. Pada hari ini kita masih lagi sama-sama diberikan nikmat dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengecapi satu anugerah hari raya yang besar, hari raya Idul Adha. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mahukan kepada kita akan erti pengorbanan, akan erti semua doa, taat dan patuh kepada perintah, akan erti kemantapan akidah yang jelas daripada syirik dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran Al-Karim, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu, anak-anak kamu, keturunan kamu, generasi kamu, saudara-saudara kamu, kaum kerabat kamu, istri-istri kamu, pasangan-pasangan kamu, dan harta-harta yang kamu simpankan, serta kehidupan kamu, dan serta peniaga-peniaga kamu yang kamu takut akan bankrupt, projek-projek kamu yang takut kamu akan rugi, maka sekiranya perkara-perkara ini kamu lebih kasih, kamu lebih suka, kamu lebih enak daripada Allah, kamu lebih suka daripada mengikuti Rasulullah, dan kamu lebih sayang untuk tinggal kerana tidak mahu berjuang jalan Allah, maka Allah SWT fatarabbasu, maka kamu tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah akan turunkan, datangkan hukuman ke atas kamu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah bagi mereka ini golongan yang fasik. Sadaqallahul azim. Pada hari ini mari kita sama-sama mengaji kembali akan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak beliau, anak baginda Nabi Ismail alaihissalam, beserta juga dengan isteri baginda Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Acap kali dalam hari raya Korban atau hari raya Idul Adha, kisah pengorbanan ini diputarkan kembali bagi kita sama-sama menghayati akan arti pengorbanan yang telah dimunculkan dan juga telah diukirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga ke hari kiamat. Dan kisah pengorbanan inilah yang mana menjadi syiar bagi umat Islam pada hari ini dalam menunaikan haji, yang menunjukkan kesatuan umat kita apabila berbilion-bilion berhimpun di satu tempat dan hanya mendengar satu alat Allahu Akbar, semuanya pasti akan senyap. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara elemen poin penting yang boleh kita ambil dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak baginda Nabi Ismail alaihissalam dan beserta juga zaujah baginda Siti Hajar alaihissalam, yang mana ketika mana Nabi Ibrahim sudah lanjut umurnya, dikatakan sudah 86 tahun, namun masih lagi mempunyai seorang anak, dan Nabi Ibrahim beringin untuk mempunyai seorang generasi walaupun seorang untuk meneruskan perjuangan Islam di muka bumi ini. Lalu daripada isteri yang pertama Siti Sarah, Nabi Ibrahim berkahwin dengan seorang lagi Siti Hajar. Selepas mana berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku, hadiahkanlah kepadaku generasi yang soleh, anak ataupun apa itu sebagai penyambung zuriatku ini. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim mempunyai anak hasil daripada pernikahan dengan Siti Hajar. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta
Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah, Khalilullah, yang pastinya akan kabul doa Nabi Ibrahim. Namun tidak, ini patuh, semua taat, taat 100% pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Siti Hajar, apabila ditinggalkan tempat sedemikian rupa, di tanah kering kota tanpa ada manusia, bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tidakkah kamu kesian kepada Ismail ini yang masih kecil?" Bertalu-talu soalan ini tadi, namun tidak dijawab. Dan akhir sekali soalan yang dilontarkan oleh Siti Hajar, "Adakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Ibrahim jawab ya. Apabila Nabi Ibrahim jawab ya, maka Siti Hajar terus senyap, tidak lagi bertanyakan soalan kemana tempat lain, ada tak pertolongan, bagaimana dengan kami ini. Nabi Siti Hajar terus senyap dan yakin dan tawakal dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Ini suatu pengorbanan yang dikenakan atas Nabi Ismail, dan bahkan terlihat pula bukan sekadar itu. Sepasmanya Nabi Ismail sudah lanjut ke umur remaja yang boleh membantu Nabi Ibrahim. Falamma balagha sa'an, nah umur yang sudah balik, umur yang sudah tak remaja, yang mampu untuk membantu Nabi Ibrahim memperjuangkan apa-apa pelajaran dan juga membantu Nabi Ibrahim sebentar umur. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala puji sekali lagi untuk menjadi teladan dan contoh pada umat Islam hari ini. Maka ketika mana Nabi Ibrahim hidup bermimpi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak baginda Nabi Ismail alaihissalam. Lantas Nabi Ibrahim